Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Firman Allah yang bermaksud, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kerana kamu menyeru kepada kebaikan dan menentang kemungkaran dan beriman kepada Allah. Yang saya hormati Al-Fadil pengurusi majlis pada malam ini, rakan seperjuangan yang berhormat Datuk Seri Nizar Jamaluddin, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, yang juga Timbalan Suruhanjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Perak, rakan-rakan pimpinan, Ketua PAS Cawangan Kampung Sungai Rokam, para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat berpeluang sampai ke kampung ini, dan saya difahamkan kampung ini merupakan kampung yang didiami majoritinya masyarakat Islam. Sungguh pun begitu, kampung ini masih lagi merupakan kampung yang masyarakatnya merupakan penyokong UMNO yang agak ramai. Dan saya yakin ada alasan tertentu bagi masyarakat untuk mengekalkan sokongan mereka kepada UMNO yang mungkin sedikit sebanyak saya boleh memberikan pandangan sebagai orang Johor, kerana Johor ini merupakan kubu UMNO yang paling kuat di Malaysia. Jadi mungkin ada kebersamaan antara masyarakat di kampung ini yang menjadi penyokong UMNO dengan masyarakat di Johor yang sedia UMNO. Walau bagaimanapun, tuan-tuan sekalian, saya nak mulakan ucapan pada malam ini untuk mengambil sedikit masa. Malam ini malam nisfu Syaban. Walaupun ada pandangan dan hujah di kalangan para ulama mengenai nisfu Syaban, ada yang mengatakan ia bukan sunnah Nabi SAW. Jadi bila bukan sunnah, bukanlah menjadi amalan yang dijadikan tradisi kita pada setiap tahun. Pada malam nisfu Sa'ban kita baca Yasin, kemudian ada tertentu yang kita pohonkan, mohon panjang umur, murahkan rezeki, kita memohon ampun kepada Allah SWT di atas dosa-dosa kita, nak buka buku baru, besok kita puasa sunat. Saya tidak mau bercakap soal itu, tetapi saya nak bercakap soal tuntutan kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT di atas apa yang kita lakukan atas dunia ini. Kadang-kadang masyarakat Melayu, dia dalam bab-bab seperti ini dia pegang sangat kuat. Baca Yasin 3 kali, mohon sehingga ada di kalangan masyarakat Melayu sampai tak tidur malam kerana mereka membaca riwayat
yang dinukilkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai Nabi SAW yang tak tidur malam pada malam nisfu Syaban. Jadi orang Melayu ni dipegang kuat. Bak pegang pada benda-benda seperti ini, orang Melayu terutama di kampung-kampung, itulah kehidupan mereka, itu amalan mereka. Dan bagi saya itu baik. Sebagai seorang Islam, amalan-amalan seperti ini tentu sekali akan membawa kepada kekuatan dalam hidup kita. Apabila amalan-amalan rohani ini menjadi santapan kita pada setiap masa, alhamdulillah, tak ada masalah. Tetapi yang penting saya nak sebut pada malam ini ialah, kalau kita berusaha untuk menjadi seorang Muslim yang baik dengan amalan-amalan seperti ini, sehingga disebut oleh Nabi SAW, tidak ada bulan yang banyak baginda melakukan puasa sunat selain daripada bulan Ramadan adalah bulan Syaban. Mana bulan Syaban ini Nabi banyak melakukan puasa sunat. Jadi orang Melayu pun buat. Kadang-kadang berselang-seli nak sampai pada bulan Ramadan. Kenapa? Dari sudut kefahaman orang Melayu tentang kehidupan dan amalan-amalan yang mereka buat tidak sama ketika mereka menolak maksiat dan mungkar yang sepatutnya menjadi panduan dalam kehidupan yang tidak boleh dipisahkan dengan amalan kebaikan yang mereka lakukan. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Kalau kita nak menjadi masyarakat terbaik, tentulah konsep amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh diasingkan dalam kehidupan. Kalau kita banyak berpuasa sunat, sembahyang sunat, bersedekah, bagus, itu kebaikan. Tetapi mengapa kalau kita berbicara mengenai rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, tiba-tiba akan ada di kalangan masyarakat kita yang mengatakan, ini politik. Kita jangan campur adukkan soal politik dengan agama. Sedangkan ini ayat yang kita baca. Konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tak boleh dipisahkan. Berapa banyak ayat yang menyentuh konsep ini dalam Quran. Tapi di mana-mana pun, kalau kita buat ceramah di masjid, di surau, kalau ada setengah-setengah ustaz sentuh pasal mungkar, pasal rasuah, secara spontan di kalangan orang Melayu kita, kalau dia duduk dalam majlis seperti itu, dia kata, ini politik ni. Tapi kalau sebutlah hadis-hadis Nabi mengenai amalan itu, amalan ini, suka orang dengar. Seronok. Tambah-tambah kalau ustaz tu boleh hiburkan pendengar, selingan dia ada sikit lawak, suka dia, seronok dia dengar. Tapi bila ustaz tu mula nak sentuh saja pasal politik sikit, bukan politik pun, tentang konsep yang sebenarnya sebahagian daripada Islam, oh tak boleh. Maknanya akan datang tak panggil lagi lah ustaz ni. Ini tidak adil masyarakat kita. Sangat tidak betul kefahaman masyarakat kita mengenai konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yang saya yakin inilah pegangan orang Johor dan inilah dia pegangan orang Melayu di Perak ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang boleh pergi dengar ceramah agama dekat masjid, dekat surau. Kalau macam di kampung ini, berapa meter sangat masjid daripada tempat ceramah ini. Kalau malam ini ada ceramah agama di masjid, kadang-kadang apa yang disentuh oleh penceramah itu mungkin tidak ada nilai seperti nilai yang ada dalam ceramah kita. Selepas orang dengar ceramah di masjid lepas maghrib, ada ceramah di sini, orang tak pergi kemari. Kalau dia ni ahli UMNO.
Sentimen kepada partinya begitu kuat. Saya tuan-tuan, sama juga macam Datuk Seri Nizam. Saya tak tahulah Datuk Seri Nizam ni berapa lama dia berceramah. Mungkin kalau bab ceramah saya lebih senior daripada dia. Sebab saya dah berceramah tuan-tuan lebih 20 tahun. Seluruh pelosok Malaysia ni saya dah sampai. Yang saya tak boleh pergi sekarang ni tinggal Sabah Sarawak saja. Dah tak dibenarkan masuk dah. Kata Setusa Agong, dia kata Mazlan Emta ni pemimpin PAS yang pertama yang tak boleh masuk Sabah Sarawak. Dihalang oleh immigration di Sabah, di lapangan terbang Kota Kinabalu dan juga lapangan terbang Miri. Sampai sekarang saya tak boleh pergi. Dulu sebelum saya digam masuk ke Sabah Sarawak, setiap 2 bulan sekali saya akan sampai di Sabah, di Sarawak. Sebab itu Sabah Sarawak lebih 10 tahun saya berulang-alik. Saya ingat boleh dikatakan 80% bumi Sabah dan Sarawak itu saya sampai. Saya boleh gambarkan macam mana kehidupan orang Sabah, orang Sarawak. Sebelah di mana? Sandakan, Kota Belud, Pensiangan, Keningau, Beaufort, atau kalau di Sarawak, Miri, atau pergilah sampai ke daerah-daerah lain yang masuk di pedalaman sampai beratus-ratus kilometer, sampai kenderaan kita nak terbalik. Ini pengalaman. Ini pengalaman kita. Tetapi tuan-tuan, isunya ialah soal kefahaman. Dulu orang Cina susah nak bersama dengan PAS.